الله الظاهر من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. At-Taubah ayat 103. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah, serta dikukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk zakat harta dan tuntutannya. Zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian daripada harta apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syara untuk diberikan kepada pihak asnaf yang berhak menerimanya. Menunaikan zakat adalah salah satu daripada 5 rukun Islam. Kewajiban berzakat digandingkan dengan fardu bersolat sebagai isyarat tuntutan menjaga hubungan dengan Allah, yakni hablum minallah melalui solat, dan menjaga hubungan sesama manusia, hablum minan nas melalui zakat. Manusia dikurniakan rezeki secara berbeza dan tidak sama. Ada yang diberikan kemewahan dan keselesaan hidup, ada pula yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Kerana itu, terdapat insan-insan yang berada dalam kesusahan yang wajib diberikan bantuan. Wabak COVID-19 yang melanda dunia telah menjejaskan kehidupan berbagai pihak. Berikutan perintah kawalan pergerakan PKP yang diperkenalkan, ramai orang yang terjejas rezeki kerana kehilangan sumber pendapatan dan sumber pencarian. Institusi-institusi zakat di negara ini telah mengambil langkah membantu rakyat yang terjejas. Institusi zakat menjadi antara badan yang berada di barisan hadapan, bergerak membantu dan menyantuni rakyat yang terjejas. Semasa rakyat perlu mematuhi perintah kawalan pergerakan, institusi zakat di seluruh negara telah menyalurkan hampir 200 juta ringgit bantuan kepada asnaf dan golongan yang terdesak akibat pandemik wabak COVID-19. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP berperanan aktif mengagihkan zakat mencecah 20 juta ringgit khusus kepada mereka yang terdesak dan sangat memerlukan bantuan. Ketika ini, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak telah mewujudkan berbagai jenis bantuan, merangkumi bantuan bulanan untuk menampung kehidupan, bantuan kecemasan, serta bantuan-bantuan rumah, persekolahan, pendidikan, dan rawatan perubatan. Muslimin yang dirahmati Allah, hakikatnya wang zakat yang diagihkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak kepada asnaf yang berhak datangnya daripada kutipan zakat harta, yaitu zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat pelaburan, zakat KWSP, dan lain-lain lagi.
pada tahun 2021, 95% atau 180 juta kutipan zakat di negeri Perak datangnya daripada zakat harta. Hanya 5% atau 10 juta ringgit hasil kutipan daripada zakat fitrah. Pada masa ini, daripada 400,000 orang Islam di negeri Perak yang berada dalam kategori yang berkeupayaan membayar zakat harta, hanya 80,000 orang atau 20% sahaja yang membayar zakat harta mereka di Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Keadaan ini menunjukkan kesedaran dan pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat harta masih rendah dalam kalangan rakyat. Angka kutipan dan bayaran zakat boleh dianggap sebagai petunjuk pencapaian ekonomi umat Islam. Semakin tinggi tahap pendapatan masyarakat Muslim dalam sebuah negara, sepatutnya semakin banyak hasil kutipan zakat diperoleh untuk diagih dan dimanfaatkan kepada ahli masyarakat yang memerlukan. Namun, keseimbangan agihan nikmat sukar dicapai semata-mata dengan berlakunya peningkatan pendapatan jika tidak adanya kesadaran dalam kalangan umat Islam. Aku menunaikan zakat harta. Jika bilangan pembayar zakat berjaya ditambah dan jumlah kutipan berjaya ditingkatkan, lebih banyak agihan kepada asnaf akan dapat dilaksanakan. Oleh itu, usaha perlu ditingkatkan untuk menyedarkan lebih ramai umat bersedia beramal, menginfakkan kepada golongan yang memerlukan, bertepatan dengan peringatan Allah melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq. فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Surah An-Nahl ayat 71. Bermaksud, dan Allah telah melebihkan sebahagian daripada kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakannya. Dalam pada itu, orang yang diberi kelebihan itu tidak mahu memberi sebahagian daripada kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka, supaya mereka dapat sama mempunyai harta. Maka mengapa mereka tergamak mengikuti? Maka mengapa mereka tergamak mengingkari nikmat Allah itu? Memang ingin mengutarakan beberapa perkara untuk diambil perhatian. Pertama, jadikan amalan berzakat sebagai budaya hidup. Zakat merupakan rukun Islam yang bermatlamat mewujudkan keseimbangan sosial melalui kutipan sebahagian harta daripada golongan yang berkemampuan untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Kedua, Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang menunaikan zakat dan membelanjakan harta untuk tujuan kemaslahatan akan digantikan dengan nikmat yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Firman-Nya, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Surah Saba ayat 39. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia juga yang menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan Dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Ketiga, Al-Quran mengingatkan golongan yang menyimpan hartanya dan tidak mahu membelanjakannya di jalan Allah dengan siksaan yang amat pedih di akhirat kelak. Keempat, umat Islam yang layak membayar cukai pendapatan amat dituntut menunaikan zakat pendapatan. Dalam kalangan yang berpendapatan tetap,
jumlah zakat yang dibayar layak mendapat rebate atau potongan penuh atas cukai pendapatan yang dikenakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu